Malaysia diiktiraf negara rakan BRICS. RM20,000 pembeli rumah pertama bakal terima manfaat skim jaminan kredit perumahan. Assalamualaikum dan salam Malaysia Madani. Malaysia kini diiktiraf sebagai negara rakan BRICS. Turut diiktiraf 12 lagi negara lain. BRICS Info menerusi X-nya memaklumkan pakatan itu secara rasmi tambah 13 negara sebagai negara rakan dalam pakatan itu meski belum lagi sebagai ahli penuh. Selain Malaysia, negara-negara yang terlibat adalah Algeria, Belarus, Bolivia, Cuba, Indonesia dan Kazakhstan. Juga Nigeria, Thailand, Turki, Uganda, Uzbekistan dan Vietnam. BRICS dipengerusikan Rusia turut merangkumi Brazil, India, China dan Afrika Selatan. Ia secara kolektif menyumbang 1/5 kepada perdagangan global. BRICS menegaskan semula sokongan terhadap keahlian penuh Palestin dalam PBB. Deklarasi Kazan menegaskan sokongan terhadap keahlian penuh Palestin dalam PBB dalam konteks komitmen yang tidak berbelah bahagi terhadap visi penyelesaian dua negara berdasarkan undang-undang antarabangsa. Ia termasuk resolusi UNSC dan UNGA yang berkaitan serta inisiatif keamanan Arab merangkumi penubuhan negara Palestin yang berdaulat, merdeka dan berdaya maju selaras dengan sempadan yang diiktiraf antarabangsa pada Jun 1967 dengan Baitul Maqdis Timur sebagai ibu negaranya, hidup berdampingan dalam keamanan dan keselamatan dengan Israel. Para pemimpin yang menyertai sidang kemuncak itu mengulangi kebimbangan mereka terhadap kemerosotan keadaan dan krisis kemanusiaan di wilayah Palestin yang diduduki. Khususnya peningkatan keganasan yang belum pernah berlaku sebelum ini di semenanjung Gaza dan di tebing barat akibat serangan tentera Israel. Malaysia akan terus komited dalam pengurusan risiko bencana. Komitmen negara itu dibuktikan menerusi mesyuarat Menteri-Menteri ASEAN mengenai pengurusan bencana dalam usaha meningkatkan daya tahan bencana di seluruh rantau ini. Timbalan Perdana Menteri Datuk Seri Dr. Ahmad Zahid Hamidi berkata, menerusi kerjasama dan perkongsian kepakaran, Malaysia akan berupaya membina dan meningkatkan keupayaan rantau ASEAN bagi mendepani cabaran yang mendatang. The challenge of climate change has highlighted the urgency of our efforts in disaster resilience. Unpredictable weather patterns and more frequent extreme events make a unified regional response more crucial than ever. Malaysia remains dedicated to strengthening our collective resilience grounded in solidarity and mutual support. Jelasnya Kuala Lumpur akan terus menyelaraskan strategi dari Persidangan Menteri Asia Pasifik mengenai pengurangan risiko bencana yang telah berlangsung di Manila baru-baru ini. Ia akan membantu memperkukuh daya tahan kolektif ASEAN dalam menghadapi cabaran baru. Datuk Seri Dr. Ahmad Zahid turut menegaskan komitmen Malaysia dalam memperkukuh daya tahan bencana dilakukan menerusi inisiatif tempatan dan serantau. Ini termasuk dasar pengurangan risiko bencana 2030 dan program pengurusan risiko bencana berasaskan komuniti melibatkan kumpulan rentan seperti wanita, warga emas dan orang kurang upaya. Menurutnya, dasar dan program tersebut jelas menunjukkan komitmen Malaysia terhadap pengurusan risiko bencana dengan tumpuan kepada mitigasi risiko. We have also developed an integrated disaster management system that utilizes advanced technology and data analytics. A key example is the National Flood Forecasting and Warning Program, which can forecast floods up to 7 days in advance and issue public warnings within 48 hours. This system enables us to respond to disaster more effectively and in a coordinated manner.
Kepentingan mengukuhkan hubungan ekonomi dan perdagangan akan diketengahkan Malaysia dalam persidangan Ketua-Ketua Negara dan Kerajaan Commonwealth ke-27 COGEM 2024 di Apia, Samoa yang bermula hari ini. Menteri Luar Datuk Seri Mohamad Hassan yang mewakili Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim juga akan mengetengahkan usaha memperkukuh kerjasama dalam bidang matlamat pembangunan mampan, tindakan dan penyesuaian iklim, teknologi dan inovasi serta peralihan tenaga. Wisma Putra dalam satu kenyataan memaklumkan perbincangan dengan rakan-rakan sejawatannya pula tertumpu kepada pengukuhan kerjasama Selatan-Selatan dan merapatkan jurang pembangunan. Selain itu, isu-isu serantau, global dan isu dua hala berkepentingan bersama. Program Kerjasama Teknikal Malaysia MTCP kekal sebagai platform penting untuk Malaysia menyalurkan bantuan teknikal dan pembinaan keupayaan dalam kalangan negara-negara membangun. Sementara, sebagai usaha mengukuhkan keupayaan, Malaysia menyumbang kepada Tabung Kerjasama Teknikal Commonwealth. Sebagai anggota Commonwealth sejak 1957, Malaysia akan terus mempromosi prinsip-prinsip dan nilai-nilai yang termaktub dalam Piagam Commonwealth dan mengukuhkan kerjasama antara negara-negara anggota. COGEM 2024 yang bertemakan One Resilient Common Future, Transforming Our Commonwealth akan dihadiri ketua-ketua negara dan kerajaan serta menteri-menteri dari 56 negara anggota Commonwealth. 20,000 bakal pembeli rumah pertama menerima manfaat daripada skim Jaminan Kredit Perumahan SJKP. Menteri Perumahan dan Kerajaan Tempatan Nga Koming berkata peruntukan 10 bilion ringgit untuk SJKP bertujuan memastikan setiap rakyat Malaysia memiliki rumah. Setakat ini, Kementerian Perumahan dan Kerajaan Tempatan KPKT telah berjaya membantu 53,000 pembeli rumah pertama. And this will largely settle the bankability issues, khususnya untuk pekerja-pekerja gig ekonomi, mahasiswa yang baru lepasan universiti. Mereka kebanyakan dia tak dapat pinjaman perumahan. Tapi dengan skim jaminan kredit perumahan, tambah lagi 10 bilion ringgit, maka mereka boleh dapat pinjaman beli rumah dan dijamin oleh kerajaan madani. Kerajaan juga memberikan pelepasan cukai bagi bayaran faedah pinjaman perumahan sehingga RM7,000 kepada pembeli rumah pertama bagi harga kediaman di bawah RM500,000 selama 3 tahun bermula 1 Januari 2026 hingga 31 Disember 2027. Kementerian Pengangkutan akan terus memperkasa inisiatif PAS MY 50. Menterinya Anthony Loke berkata dengan peruntukan RM216 juta dalam Belanjawan 2025, inisiatif PAS RM50 tanpa had ini akan diteruskan tahun depan dengan sasaran 226,000 pengguna pengangkutan awam setiap bulan. Kita memang mengalu-alukan lebih ramai orang menggunakan PAS MY 50 ini kerana ini menunjukkan bahawa inisiatif yang telah pun dilaksanakan oleh kerajaan bukan sahaja dapat menggalakkan lebih ramai orang menggunakan pengangkutan awam, tetapi dari segi praktikalnya dapat mengurangkan kos orang. Penambahbaikan juga akan dilaksana segera untuk mengintegrasi PAS tersebut dengan Touch and Go e-wallet. Garis panduan bagi prosedur pemasangan utiliti di Jalan Persekutuan telah ditetapkan Kementerian Kerja Raya. Menterinya Datuk Seri Alexander Nantalinggi berkata langkah tersebut diambil bagi mengelakkan berlakunya kejadian tanah jerlus akibat kebocoran paip utiliti. Yang mana pemasangan utiliti di dalam rizab Jalan Persekutuan perlu mematuhi garis panduan dan keperluan teknikal yang telah disyaratkan oleh pihak JKR. Pemantauan dan penyelenggaraan secara berkala juga dibuat oleh syarikat konsesi yang telah dilantik oleh KKR bagi memastikan jalan dalam keadaan baik termasuk sistem peparitan.
Belanjawan Madani ketiga kekal dengan komitmen meningkatkan mutu institusi pendidikan tinggi. RM635 juta disediakan untuk menambah baik prasarana, mengganti peralatan usang dan sebagainya. UiTM disediakan peruntukan tambahan RM20 juta supaya melahirkan lebih ramai jurutera E&E. Bersua kembali. Karnival memartabatkan bahasa Melayu memperkukuh bahasa Inggeris. MBM-MBI akan diadakan pada 24 dan 25 Oktober 2024 di Institut Pendidikan Guru Malaysia IPGM Kampus Bahasa Melayu Kuala Lumpur. Rektor IPGM Dr. Muhammad Azam Ahmad berkata, ia adalah satu inisiatif penting yang menyokong agenda reformasi pendidikan Kementerian Pendidikan Malaysia. Karnival melibatkan penyertaan 27 buah IPGM seluruh negara yang akan bersama-sama menyemarakkan aktiviti kebahasaan. Okey, dengan adanya kita strategi baru ini, ya, seperti yang dinasihatkan oleh Yang Berhormat Menteri Pendidikan, iaitu kita nak melihat usaha gerak kerja dalam memartabat bahasa Melayu dan mempukuh bahasa Inggeris ini berjalan, orang kata seia sekata. Tidak ada, orang kata, gerak kerja yang, orang kata, strategi yang berlainan. Kita harap nanti apa yang strategi untuk bahasa Melayu, begitu juga diambil strategi itu untuk memperkukuhkan bahasa Inggeris. Beliau berkata demikian kepada pemberita selepas majlis pelancaran Karnival MBM-MBI peringkat kebangsaan hari ini. Karnival ini juga memberi peluang kepada pensyarah, siswa, guru dan komuniti setempat untuk terlibat secara aktif dalam mempromosikan penggunaan kedua-dua bahasa. Seramai 1,500 orang dianggarkan menyertai Karnival kali ini. Pelbagai aktiviti menarik disusun bagi memeriahkan Karnival ini yang bertujuan memastikan semua warga Institut Pendidikan Guru terampil berbahasa Melayu dan yakin berbahasa Inggeris. Suruhanjaya Kepercayaan Digital dan Keselamatan Data SKDKD dicadang ditubuhkan pada separuh pertama tahun 2025. Menteri Digital Gobind Singh Dio berkata Suruhanjaya itu akan menyelia pembangunan ekosistem data yang selamat, terjamin dan dipercayai bagi memupuk aliran data yang produktif. I have had several conversations with certain industry players. What we propose to do is to set up a pro-tem data committee first. I'm going to have a meeting with them on Monday, and this committee is going to be the committee that will propose a structure to us as to how it is we should structure this commission moving ahead. So it's work in progress. Hopefully in the next 3 months, towards the end of the year, we'll get input about how this is supposed to look, and then once we have done that, then we'll be able to prepare a cabinet paper and take the suggestion up to cabinet, get pandangan daripada semua menteri. Beliau berharap Suruhanjaya tersebut akan meletakkan asas yang kukuh bagi penggunaan teknologi yang bertanggungjawab dan produktif pada masa kini dan masa depan. Mengenai Pejabat Kecerdasan Buatan Kebangsaan NAIO, Gobind berkata ia akan dilancarkan pada pertengahan Disember depan. Aspek kewangan memainkan peranan penting dalam melaksana penyelesaian mampan dalam memastikan kelestarian alam sekitar. Menteri Sumber Asli dan Kelestarian Alam Nik Nazmi Nik Ahmad berkata kekuatan kewangan amat penting dalam menyumbang kepada pembangunan dasar lebih baik dalam pengurusan sumber hutan dan alam sekitar. Sebagaimana kita tahu dalam soal peralihan ini, sama ada peralihan tenaga, konservasi biodiversiti, mengatasi pencemaran dan sebagainya, isu kewangan adalah isu yang penting. Beliau berkata demikian selepas sesi libat urus Ahli Persatuan Institusi-Institusi Kewangan Pembangunan Malaysia ADFIM bersama Kementerian Sumber Asli dan Kelestarian Alam di Ibu Negara. Memorandum Persefahaman MOU turut ditandatangani antara ADFIM dan Octus ESG, sebuah syarikat penasihat pakar dalam kewangan mampan, ESG dan peralihan iklim yang berpengkalan di India.
Ketegangan geopolitik yang berterusan di peringkat global serta prospek pertumbuhan keluaran dalam negara kasar yang semakin baik pada tahun 2025 dijangka memberi tekanan terhadap kedudukan inflasi negara. Sehubungan itu, kerajaan akan terus melaksanakan pelbagai inisiatif bagi meringankan kos sara hidup rakyat yang terkesan akibat inflasi. Usaha jangka pendek yang telah dikenal pasti termasuk program bantuan tunai kerajaan. Program bantuan tunai kerajaan seperti sumbangan tunai rahmah STR dan sumbangan asas sara hidup SARA yang akan diteruskan dengan peruntukan lebih tinggi pada tahun 2025. Kedua, inisiatif payung rahmah seperti jualan rahmah akan diperhebat dengan menawarkan barangan asas pada harga yang berpatutan. Dan ketiga, meningkatkan pendapatan rakyat secara keseluruhan melalui sistem saraan perkhidmatan awam bagi sektor awam serta dasar gaji progresif dan peningkatan kadar gaji minima bagi pekerja sektor swasta. Kadar inflasi Malaysia bagi September 2024 turun kepada 1.8% berbanding 1.9% bulan sebelumnya. Bagaimanapun, indeks bagi bulan lepas meningkat sedikit kepada 133.2 mata daripada 130.8 mata pada September 2023. Jabatan Perangkaan Malaysia memaklumkan peningkatan didorong kenaikan dalam kumpulan utama, antaranya penjagaan diri, perlindungan sosial dan pelbagai barangan serta perkhidmatan. Kumpulan makanan dan minuman yang menyumbang 29.8% daripada keseluruhan wajaran indeks harga pengguna IHP meningkat 1.6% pada September 2024. Kadar sama dicatatkan pada Ogos. Inflasi bagi suku ketiga 2024 kekal stabil pada 1.9% seperti direkodkan pada suku kedua. Inflasi teras meningkat pada kadar lebih perlahan sebanyak 1.8% untuk bulan dikaji. Sementara itu, kebanyakan negeri mencatatkan kadar inflasi di bawah paras nasional 1.8%, kecuali Pulau Pinang, Pahang, Sarawak dan Selangor. Di peringkat global, inflasi negara lebih rendah daripada Vietnam dan Filipina, namun lebih tinggi daripada Korea Selatan, Thailand dan China. Pasukan Batalion Malaysia Malbat 85011 yang sedang bertugas di selatan Lubnan dijadualkan tamat tempoh penggiliran pada 14 November ini. Timbalan Menteri Pertahanan Adli Zahari berkata kerajaan akan melaksanakan atur gerak penggiliran untuk pasukan Malbat 85012 bermula 6 November ini. Di samping itu, kita melihat macam tadi disebut tentang kebajikan anggota-anggota kita. Memang kita tak nafikan bahawa bila kita bertindak di bawah panji PBB ini, memang kita tahu bahawa aspek-aspek kebajikan itu tetap menjadi keutamaan. Seperti mana yang disebut tadi tentang kecederaan ataupun risiko-risiko yang lebih besar itu, semua tanggungjawab ini telah digariskan dalam kita menyediakan perkhidmatan kita sepanjang kita berkhidmat dikelolakan oleh UNIFIL dan juga di Lubnan itu sendiri. Beliau berkata demikian bagi menjawab soalan tambahan Ahli Parlimen Kinabatangan Datuk Seri Bong Mokhtar Radin di Dewan Rakyat hari ini. Sempena Deepavali yang bakal tiba, Timbalan Menteri Komunikasi Teo Ni Ching menyampaikan kuih tradisional Muruku kepada kaki tangan Jabatan Penyiaran yang akan menyambut perayaan itu. Jadi saya harap bahawa ini juga boleh memberi sedikit semangat kepada kaki tangan di RTM, dan yang penting adalah sebagailah seorang anggota dalam bidang penyiaran ini, saya harap pegawai-pegawai kami, kaki tangan kami akan teruslah menghasilkan produk-produk ataupun konten-konten kandungan-kandungan yang berkualiti tinggi. Majlis pengedaran kuih tradisional diadakan di Wisma Radio RTM.